Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga rakan penyampai Hafizi Azaman dalam Awani Pagi, dan ini segmen Realiti Rakyat di mana fasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan ini dilihat sangat penting sebagai usaha negara kita serta seluruh dunia ketika ini dalam cuba mencari jalan tengah untuk seimbangkan antara kepentingan menjana semula ekonomi dan dalam masa yang sama kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat. Dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan Astro Awani akan beri peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sama ada anda seorang usahawan mikro sehinggalah pemilik perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini mula sekarang. Tapi kali ini kita membawakan satu pengisian yang agak berbeza melihat kepada hari ini merupakan hari yang penting untuk bagi golongan lelaki, iaitu merupakan Hari Bapa, sambutan Hari Bapa pada 21 Jun. Dan di mana kalau kita lihat bapa adalah antara individu yang paling penting dalam hidup kita. Selepas ibu, bapa merupakan orang yang bertanggungjawab membesarkan dan juga mencorakkan kehidupan awal kita. Justru sambutan Hari Bapa yang jatuh hari ini wajar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghargai jasa dan pengorbanan golongan bapa. Dan umumnya, ramai daripada kita terlepas pandang betapa tinggi dan besarnya jasa seorang bapa. Vijay. Maka tidak heranlah ada yang beranggapan Hari Bapa tidak sepenting Hari Ibu. Sebenarnya Hari Bapa hari ini kita ingin bincangkan mengenai bagaimana kita boleh memperkasakan peranan yang dimainkan oleh seorang bapa dalam institusi kekeluargaan. Dan untuk itu, bersama kami di talian 3 bapa-bapa hebat yang menggerakkan usaha memberi dorongan dan galakan untuk bapa di luar sana memantapkan institusi kekeluargaan mereka. Dan mereka ialah siapa, Fizi? Dan mereka merupakan wakil daripada Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia ataupun Better Dads Malaysia BDM. Kita memperkenalkan Jason Leong, merupakan penasihat Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia BDM. Yang kedua adalah Ahmad Syamsul Baharin, pemenang Anugerah Bapa Contoh 2019 BDM, yang juga merupakan seorang usahawan dan juga pemaju hartanah, dan juga Daryl Clason, merupakan guru dan juga sukarelawan Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia BDM. Assalamualaikum, selamat pagi kesemuanya. Assalamualaikum. Baik, kita nak mulakan dengan Jason terlebih dahulu. Jason, sebagai penasihat Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia, kita ingin memahami apakah peranan yang dimainkan oleh pertubuhan ini dalam memastikan bapa-bapa di luar sana mempunyai pengetahuan lebih mengenai institusi kekeluargaan, dan sebagai bapa dalam membangunkan keluarga bukan sahaja dari sudut financial perlu disokong, namun sokongan moral juga adalah penting yang ramai mungkin terlepas pandang. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh BDM ini? Selamat pagi. Terima kasih untuk peluang ini untuk memberikan sepatah dua kata. Memang Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia atau Better Dads Malaysia merupakan satu pertubuhan yang agak muda, kerana kami dilancarkan hanya pada tahun yang lalu pada 19 November 2019. Dan visi kami sebagai satu NGO atau Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia merupakan satu visi untuk menggalakkan dan memberi inspirasi kepada semua bapa-bapa di Malaysia supaya mereka boleh menjadi seorang bapa yang hebat. Dan definisi seorang bapa yang hebat merupakan seorang bapa yang mempunyai tanggungjawab dan seorang bapa yang komited, dan ketiga, seorang bapa yang terlibat secara langsung dalam kehidupan anak-anak mereka, dalam asuhan anak-anak mereka. Jadi, sebagai satu NGO yang khususnya difokuskan kepada golongan bapa-bapa dan orang lelaki, ini merupakan kita juga ingin mencetuskan satu pergerakan kebapaan di Malaysia. Oleh kerana tidak terdapat satu NGO sedemikian. Ini adalah kali pertamanya terdapat satu NGO, sosial dan komuniti yang ditujukan khas kepada bapa-bapa. Kerana terdapat banyak cabaran untuk bapa-bapa, untuk kadang-kadang ramai bapa tidak tahu bagaimana mencari satu model
atau kemahiran kebapaan yang baik. Jadi Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia atau Better Dads Malaysia memberikanlah model tersebut melalui bengkel, forum, tunjuk ajar dan banyak lagi maklumat dan juga latihan. Dan memang adalah harapan kami supaya bapa-bapa di Malaysia dapatlah tingkatkan lagi kemahiran kebapaan mereka. Kerana seni kebapaan memang agak berlainan sedikit daripada seni keibuan. Kadang-kala dikatakan seni keibubapaan. Tetapi seni kebapaan kalau dikatakan sebagai secara analogi, kalau nak tumbuhkan pohon atau pokok atau bunga, kedua-dua air serta sinaran matahari diperlukan. Jadi analogi ialah seni atau kemahiran kebapaan dibagaikan sebagai sinaran matahari yang diperlukan, dan seni keibuan atau kemahiran keibuan sebagai seni atau kemahiran keibuan sebagai air, dan kedua-dua diperlukan. Jadi ini merupakan satu pergerakan yang ditujukan khas kepada bapa-bapa dan lelaki-lelaki di Malaysia, dan diharapkanlah kami dapat memainkan satu peranan yang penting. Dan kami juga sebenarnya dilancarkan oleh Ketua Pengarah LPPKN atau Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, iaitu Tuan Abu Syukur Abdullah tahun lalu. Jadi kami telah diiktirafkan juga sebagai satu NGO yang dapat memainkan satu peranan di komuniti bapa-bapa di Malaysia. Okey, saya nak pergi kepada Daryl. Daryl, sekarang ni kita sedang menghadapi krisis kesihatan dan COVID-19 ni kita tidak tahu bila akan berakhir. Kemungkinan besar pakar menyatakan sama ada setahun, 2 tahun dan mungkin memakan masa sehingga 5 tahun baru kita dapat eliminate everything semua pasal COVID-19 ini. Tapi dalam masa yang sama juga saya nak lihat kepada Daryl sendiri. Daryl sudah pasti dalam organisasi ini mempunyai pelbagai dapatan dan juga laporan yang lihat pelbagai sudut. Apakah masalah-masalah dan juga perkara-perkara yang sentiasa menjadi cabaran kepada bapa-bapa di Malaysia ini untuk memastikan bahawa institusi keluargaan mereka ini yang mereka bina ini mampan, baik dan sebagainya. Apa masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh bapa ni? Kita mungkin ada peringkat-peringkatnya dengan dimulakan dengan keuangan dahulu ke ataupun perkara-perkara lain ke, Daryl? Keuangan tu pada pendapat saya bukanlah masalah yang paling besar. Kebanyakan golongan ayah dia punya fungsi tradisi ialah keluar untuk pergi kerja. Dan bila masalah macam lockdown ni, daripada pengalaman dan feedback yang saya dapat, kebanyakan ada yang para ayah yang stres dekat rumah sebab dia tak biasa dengan karenah anak-anak mereka. Sebab tu ada kami dengar berita, saya baca dekat surat khabar dan forum-forum lain, peningkatan keganasan kat rumah sebab para golongan ayah tidak biasa berada di rumah. Kebanyakan selalunya ibu yang berada di rumah dengan anak-anak sekali. So and then kalau macam lockdown 2-3 minggu ni mereka macam terkongkong di rumah tu, macam tak biasa. Bagi saya secara peribadi memang seronoklah dapat meluangkan masa dengan anak saya. Kami ada banyak aktiviti kat rumah. So bagi saya ianya secara individu di mana setengah orang macam mana reaksi mereka lah. Ada mereka reaksi secara positif atau negatif lah. Baik, Encik Samsul, memenangi anugerah Bapa Contoh 2019 BDM, apakah kriteria sebenarnya untuk menerima anugerah ini? Boleh kongsikan bagaimana sikap dan juga peranan yang digunakan Encik Samsul dalam keluarga, biarpun Encik Samsul merupakan seorang ahli perniagaan, namun dalam masa yang sama mempunyai masa bersama keluarga. Mungkin ada tips yang ingin dikongsikan kepada mereka, dan menggalas ataupun memenangi anugerah Bapa Contoh ini bukan saja melihat kepada kita mempunyai segala karakteristik memenuhi kriteria kekeluargaan ini, tapi juga kita diharap dapat membantu ataupun dapat memberikan motivasi kepada bapa-bapa di luar sana. Mungkin ada tips yang ingin dikongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat hari bapa.
kepada ayah-ayah, abah, papa, dad, abi yang ada di luar sana. Juga kepada saudara Hafizi, dua-dua Hafizi pagi ni. Okey, saya melihat contoh sebagai bapa adalah daripada ayah saya sendiri dahulu. Ayah saya sendiri banyak membimbing, banyak memimpin saya. Saya gunakan perkataan bimbing dan pimpin dia. Alhamdulillah, perkara pertama yang kita perlu lihat, perlu kita ada dalam diri kita sebagai ayah adalah tunjuk contoh yang baik pada anak-anak. Yang pertama, kita mesti buangkan ego kita. Ego kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai yang berkuasa dalam rumah, kita buangkan. Jadi kita jadikan, tunjuk contoh pada anak-anak kita bahawa kita baik dengan isteri, baik dengan kawan-kawan anak-anak kita. Dan kita jadikan anak-anak kita sebagai kawan kepada kita. Dan kawan dia mereka juga adalah mereka kawan kepada kita juga. Yang kedua, anak-anak sebenarnya melihat apa yang kita buat dan bukan mendengar sedikit tetapi melihat apa yang kita lakukan. Jika kita berbuat, tunjukkan kasih sayang kita kepada isteri, kepada mak kita, kepada ayah kita, kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran-jiran kita, anak-anak kita melihat. Dan daripada situlah mereka akan lakukan di masa akan datang dan di masa kita tunjukkan kepada anak-anak kita sendiri membuat hands-on contohnya melakukan kerja-kerja di dalam rumah. Kita boleh membersih tandas, mengemas katil, mengemas dalam rumah, boleh bercucuk tanam. Itu mereka melihat. Itu amat penting kepada kita sebagai ayah. Dan yang ketiga, kita perlu berikan pelbagai pengalaman kepada anak kita. Pengalaman-pengalaman yang praktikal. Bukan hanya kita cakap pada teori, tapi lebih pada praktikal. Seperti contoh DIY, do it yourself. Ini amat penting masa akan datang. Kita bukan hanya hendakkan anak-anak kita hanya pandai dalam akademik, tetapi mereka juga, kita menyiapkan diri mereka dengan kebolehan dalam melakukan kerja-kerja di luar. Ini amat penting dalam membina jati diri mereka masa akan datang. Dan yang keempat yang kita perlu kita terapkan kepada anak-anak adalah pembinaan jati diri. Ini amat penting. Kalau anak-anak kita hanya pandai dalam akademik tetapi mereka tidak ada jati diri, ini pun juga akan jadi masalah dalam mereka menghadapi kehidupan di universiti, di dunia sebenar nanti. Jadi seperti kita biasakan anak-anak kita dengan kesusahan, biasakan dengan stres, biasakan tunjukkan mereka dengan masalah keuangan, bagaimana pengurusan keuangan dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan harian. Jadi dengan ini kita bina diri ini akan jadikan anak kita jadi anak-anak yang kuat. Jadi kita kena tunjuk contoh yang betul. Cik Samsul. Jadi kita minta maaf saya mencelah, tapi apa yang Cik Samsul katakan tu kan, tunjukkan kepada anak-anak yang stres macam mana, masalah kewangan macam mana, tapi kebanyakan budaya kita sekarang ni dekat Malaysia ni, lelaki ni dikatakan perlu menunjukkan sikap yang begitu kuat, strong, masalah yang hadapi sendiri, bukannya share dengan keluarga dan sebagainya. Jadi budaya seperti ini bukan saja dah jadi kebiasaan normal yang biasa dalam masyarakat kita. Bagaimana kita nak mahu memastikan bahawa lelaki ni peranannya bukan saja tidak perlu pun nak tunjuk kuat depan keluarga dan sebagainya, masalah simpan sendiri perlu dikongsi dan sebagainya. Macam mana perkara tu, Encik Samsul? Okey, seperti mana yang pertama tadi saya katakan, buangkan ego. Kita kalau sebagai orang Islam, kita lihat kepada Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Jadi kalau kita tengok, kalau di budaya barat pun mereka amat baik dengan anak-anak yang keluarga, friendly kepada anak-anak. Jadi saya sendiri melihat ayah saya daripada kecil dahulu, mana ayah menunjukkan berapa income dia, berapa pendapatan gaji dia sebagai seorang guru, di mana dia melihat bagaimana dia mencatat keuangan tersebut dan dia bagaimana dia menunjukkan dia bersedekah, dia memberi, membantu saudara mara, jiran tetangga dan juga orang kampung. Jadi ini menjadi contoh kepada saya. Dan dia tunjukkan bagaimana pengurusan keuangan itu dilakukan, basic pengurusan keuangan. Dan ayah juga, arwah ayah saya dahulu tunjukkan bagaimana dia
menghadapi kesukaran dalam kehidupan dia tu dengan berbincang dengan ibu saya dan juga dengan anak-anak. Kami duduk semeja bercerita apa keadaan dan bagaimana dia menghadapinya dengan tenang. Jadi kita sebenarnya sebagai orang Islam kita melihat kepada Rasulullah. Jadi kita kepada yang bukan Islam, saya rasa semua agama mengajak kita untuk merendahkan diri, berkawan. Kalau dalam Islam sendiri kita ada 7 tahun. Yang pertama untuk kasih sayang dengan anak. Yang kedua kita mendidik, mendisiplinkan anak-anak. Dan ketiga, 7 tahun yang ketiga adalah kita berkawan dengan anak-anak. Jadi kita kena letakkan diri kita rendah. Rendah tu bukan maksudnya untuk tidak dihormati, memang kita bersama-sama mereka berbincang. Yang penting adalah berinteraksi. buangkan ego. Buangkan ego. Okey, baiklah. Okey, banyak lagi kita nak bincangkan dengan 3 bapa-bapa hebat kita ini dan saya nak lepas ni terokai program ini apa yang boleh dibawakan kepada bapa-bapa yang sekarang ni mungkin sedang tengok okey nak masuk nak jadi bapa yang hebat. Tapi kepada bapa di luar sana dan juga ibu mungkin nak bagi tips kepada suami sebentar lagi. Kita nak rehat dulu seketika. Masih lagi membincangkan mengenai peranan bapa dalam memperkasakan institusi kekeluargaan dan saya nak terus bersama dengan panelis kita iaitu Jason. Jason, kalau kita lihat apakah program-program yang diberikan dalam bapa hebat ini yang boleh bapa-bapa di luar sana belajar dan sebagainya, boleh Jason nyatakan dengan terperinci mungkin ada program-program yang bapa di luar sana berminat untuk nak masuk dan kalau sekiranya mereka berminat bagaimana untuk mereka memasuki program-program yang disajikan itu Jason? Memang kami ada pada hari Julai 1 hari bulan dan 2 hari bulan Julai kami akan adakan bengkel seni kebapaan atau kemahiran kebapaan yang dikatakan dalam bahasa Inggeris I Can Fathering Workshop. Dan I Can itu merupakan satu akronim yang menunjukkan 4 ciri atau komponen kemahiran kebapaan yang perlu dipelajari dan untuk menjadi seorang bapa yang lebih hebat atau dan menjadi bapa yang lebih kesan. I itu involve atau penglibatan seorang bapa mesti terlibat dalam kehidupan dan dunia anak-anak mereka. Dan C ada konsisten, iaitu seorang bapa mesti mempunyai satu model yang konsisten. Kerana bapa itu memang merupakan bapa seorang pemimpin. Sebagaimana tema untuk Hari Bapa tahun ini oleh LPPKN ialah Bapakku Pemimpin Keluarga Sejahtera. Jadi sebagai seorang yang pemimpin, bapa mestilah sabar dan steady kerana bapa adalah merupakan tiang seri keluarga yang memberikan hala tuju dan ciri-ciri pemimpin yang baik akan diberikan latihan dan juga supaya seorang pemimpin dan bapa itu boleh disanjungi dan disayangi. A, I Can ialah awareness, iaitu kesedaran tentang dunia anak-anak anda. Dan N ialah nurturance atau asuhan. Jadi dua bengkel ini dikendalikan secara online Zoom. Di maklumat boleh didapati di Facebook page kami iaitu Better Dads Malaysia dan juga website kami betterdadsmalaysia.my dan kedua-dua kursus ini sekarang diadakan secara dalam bahasa Inggeris dan bahasa Cina dan I think bulan yang depan kami akan cuba mengadakan satu kursus bengkel sedemikian dalam bahasa Malaysia. Okey. Dan apa yang penting dan special untuk bengkel ini ialah ia hanya untuk bapa.
Okey, alright. Exclusively for men, untuk bapa saja. Eksklusif untuk bapa yang bakal menjadi bapa belum lagi dibuka, Boleh. saya kira. Ya, Okey, ya. dan kalau bercakap mengenai isu kebapaan ni, teringat saya pada satu filem P. Ramlee, Anakku Sazali. Aha. Cerita ni ibarat seperti menatang ataupun tatang anak seperti minyak yang penuh, sehingga anaknya boleh dikatakan sebagai pijak kepada bapaknya, dan kita tak mahu perkara itu berlaku. Jadi kita nak bercerita mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi dalam institusi keluargaan tu, dan saya pasti Daryl Klaasen merupakan guru dan juga sukarelawan Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia ni mempunyai tips-tips yang menarik untuk dikongsikan. Dan kita nak bercakap mengenai cabaran dari segi cabaran yang dihadapi keluarga ni, seperti cabaran tadi kita dah bercakap mengenai cabaran kewangan, dan seterusnya kita nak bercakap mengenai cabaran isu sosial yang perlu ditangani dengan baik. Kalau kita melihat kepada isu-isu sosial yang terdedah kepada anak-anak kita pada ketika ini, isu sosial seperti di peringkat sekolah kita tahu seperti isu pontin sekolah, vandalisme dan sebagainya, dan juga pengambilan dadah dan sebagainya. Jadi sekiranya berlaku dalam institusi keluargaan ini, bagaimana agaknya bapa-bapa ini ingin menyelesaikan isu ini, dan juga kita ingin tahu bagaimana untuk kita mengelakkan daripada ia berlaku. Daryl. Okey, dari pengalaman saya, para ibu bapa sekarang mereka mempunyai banyak cabaran seperti masa. Buat masa sekarang untuk menjadi keluarga memang agak mahal. So both ayah dan ibu kena bekerja. Ini akan menyebabkan si anak tu dihantar kepada daycare atau tadika ke. And then kami tidak boleh meluangkan masa. Yang paling penting adalah masa. Bagi diri saya sendiri, anak-anak saya masih kecil. Dan untuk meluangkan masa dan mengadakan aktiviti dengan diorang pun susah, sebab paling penting untuk mereka YouTube. Untuk bersaing dengan YouTube susah. Lepas mereka tengok YouTube video sekali 2 jam, sejam 2 jam, untuk membaca buku dah tidak menarik untuk mereka. Tetapi paling penting dia punya asas dia atau foundation, bagi pendapat saya, kena diletakkan masa mereka kecil lagi. Antara 2-3 tahun kena ada asas dia. Bagi keluarga saya, kami menghadkan masa YouTube atau screen time. Kami cuba mendedahkan anak-anak kami kepada benda-benda lain, seperti bawa mereka pergi ke taman permainan ke, bawa mereka pergi ke zoo, taman tema, kami pergi ke tempat tu farm in the city. Kalau kami dah menjalankan dia punya hubungan daripada kecil lagi, boleh katakan confident lah, atau kami lebih selesa, mereka akan datang kepada kita daripada pergi kepada kawan mereka sebagai pengaruh lah. Itulah pendapat saya sekarang. Okey, saya nak tanya kepada Encik Samsul. Encik Samsul, kita pun tak banyak masa sebenarnya. Mungkin dalam seminit Encik Samsul boleh ringkaskan kepada kita bagaimana nak memastikan bahawa saya nak tanya, adakah program-program seperti ini khusus kepada bapa sahaja? Bagaimana kepada mereka yang bakal menjadi bapa? Sebab kawan saya Hafizi daripada tadi dia duduk tengok Google best dad ni kan. Daripada tadi dia duduk tengok. So ada kemungkinan untuk orang-orang bujang yang bakal menerjah masuk ke alam perkahwinan ni, boleh tak mereka nak masuk sekali, macam mana? Ya. Okey, pertama-tamanya kita melihat contoh bapa kita daripada bapa kita sendiri, dan juga kita lihat contoh daripada jiran-jiran, bapa-bapa kawan kita, bapa abah-abah yang ada di keliling, di masjid, di surau, di sekeliling kita. Kemudian barulah kita boleh masuk dalam program-program seperti ini. Kita prepare ourselves dengan input-input daripada situ dahulu. Dan memang saya galakkan, kalau kita dalam orang Islam pun, sebelum ucara nikah dibenarkan, kita perlu hadir kepada kursus-kursus perkahwinan. Jadi ini amat basic yang perlu dilakukan oleh semua orang. Dan paling penting pada saya lah adalah pembahagian masa untuk keluarga. Masa untuk anak-anak, masa untuk bersama ibu ayah kita. Kerana ini akan menunjuk contoh yang betul kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, untuk mereka membina diri masa hadapan mereka. Dan kita dengan anak-anak, dengan keluarga kita, bukannya perlu garang, tetapi kita hanya tegas saja, tegas dalam menunjukkan arah.
mission short term and long term kepada diri kita dan keluarga kita. Okey. Ini anak-anak akan melihatnya. Encik Samsul. Dan kita Encik Samsul, saya nak tanya satu lagi perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Bagaimana dengan mereka yang membesar dalam keluarga yang bermasalah, yang broken family ni? So macam mana dekat mereka nak menjadi supaya perkara-perkara yang berlaku dalam keluarga mereka sekarang tidak berlaku kepada keluarga mereka yang akan datang? So secara ringkasnya, Encik Samsul. okey, kita kalau dalam agama kita lihatlah kepada sirah-sirah dan sirah-sirah Rasulullah dan hadis-hadis Al-Quran kita sebagai pembimbing kita. Dan bagi di luar kita mesti duduk di kalangan kawan-kawan yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Kita mesti berada dalam keluarga yang baik, kawan-kawan kita yang mempunyai keluarga yang baik. Pada saya lah itu amat penting. Kita letakkan diri kita di dalam tempat yang mempunyai contoh-contoh yang baik. Kita lihat kalau kita lihat kawan kita mempunyai keluarga yang baik, kita masuk dalam keluarga mereka, bersama-sama dalam keluarga mereka, untuk jadi contoh. Okey, baik. Terima kasih kepada ketiga panel kita, Jason Leong, Ahmad Syamsul Bahrin dan juga Daryl Klassen atas perkongsian sebagai seorang bapa. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di Malaysia dan juga di luar negara. Anda merupakan hero kepada kami semua. Dan untuk itu, sebelum berpisah, kita nak kongsikan satu lagu khas untuk anda sepenuh Hari Bapa ini. Terimalah Judika Kasih Bapa. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Kasihmu